selamat sejahtera. Kami daripada kumpulan 2 menyumbang pembentangan bagi subjek BPMN 1013 pengantar pengurusan semester Julai 2020 Palang 2021. Ahli-ahli kumpulan kami terdiri daripada Kamarul Bahari bin Muhammad Yusof, nombor metrik 269048. Saya sendiri, Khalid bin Abdul Mubin, 269048. Muhammad Hairul Helmi bin Hashim, nombor metrik 269104. Muhammad Arif bin Abdul Aziz, 269141. Dan Muhammad Nur Hafiz Izzuddin bin Abdul Rahman, nombor metrik 269165. Tajuk pembentangan kami ialah berkaitan dengan syarikat UMW Holding Berhad. UMW Holding Berhad merupakan sebuah syarikat yang berpusat di Kuala Lumpur, Malaysia. Syarikat infrastruktur dan konglomerat perniagaan terbesar di Malaysia. Nilai syarikat dianggarkan bernilai 99 juta. Mempunyai jumlah pekerja seramai lebih daripada 11,000 orang, dan memiliki aset bersih melebihi 2.3 bilion ringgit Malaysia. UMW Holding Berhad merupakan antara syarikat yang pertama disenaraikan di Bursa Malaysia. Visi syarikat. Maafkan saya, sejarah perubahan syarikat bermula pada tahun 1917. Individu bernama Chia Yisok yang buka kedai United Motor Works dan berkembang menjadi kumpulan UMW. Syarikat ini berkembang pesat dalam sektor otomotif, kelengkapan dan pembuatan serta kejuruteraan. Perniagaan ini diperluaskan ke Singapura, Indonesia, Myanmar, Vietnam, Papua New Guinea, China dan India. Ikatan strategik dengan organisasi global terkemuka telah membantu menjadikan kumpulan UMW sebagai pengeraju dalam rasnya. Misi dan visi syarikat. Misi syarikat ialah memberikan komitmen yang penuh untuk membangunkan kecemerlangan dan mencipta nilai berterusan untuk pihak berkepentingan melalui produk dan perkhidmatan. Manakala visi syarikat pula ialah untuk menjadi konglomerat global yang inovatif dengan perniagaan trust yang mampan. UMW Holding Berhad mengamalkan 3 trust utama, iaitu kami bersatu, we are one, kami memacu perubahan, we drive changes, dan kami menunaikan janji, we deliver promises. Okey. Produk dan servis syarikat. UMW Holding Berhad menjalankan perniagaan dengan 3 fokus perniagaan, iaitu dalam bidang otomotif, peralatan dan kejuruteraan serta pembuatan. Jika dalam bidang otomotif ini dilihat, UMW Holding Berhad meneraju bidang otomotif, di mana syarikat mereka UMW Toyota Motor Berhad serta yang terbaru daripada Pro2 mengungguli penjualan di Malaysia serta global. Peralatan pula, syarikat ini banyak membuat serta membekalkan peralatan bagi industri berat, mesin-mesin dan sebagainya. Manakala kejuruteraan dan pembuatan pula merangkumi aspek kerja-kerja kejuruteraan, kejuruteraan mekanikal terutamanya, serta pembuatan bagi projek-projek yang besar. Selain daripada tiga fokus utama bidang perniagaan ini, UMW Holding Berhad tidak lupa untuk menjalankan tanggungjawab sosial korporat ataupun CSR. Syarikat ini memberikan komitmen berterusan untuk menjalankan CSR di sekitar lokasi komuniti di mana tempat mereka bekerja. Dan kegiatan CSR ini dipimpin oleh juara komuniti UMW untuk menunjukkan janji tanpa kompromi untuk meninggalkan kesan dan jejak lebih baik di persekitaran masyarakat sekitar. Okay, next. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rahmi Kreatif petang pertama bagi UMW Holding. Tidak tahu adalah menjalankan usaha utama dan menjalankan berkaitan dengan kebutuhan kenderaan, iaitu otomotif. Jadi
bagi UMW yang telah bergabung kepada Toyota dan Proton di Malaysia, itu sebanyak sekarang 37.5%, di mana persaingan utama adalah daripada Pro 2, iaitu 30.1%, kemudian Nissan 5.8%, Honda 5.6%, Honda Kia 21%, Volkswagen 21%, dan lain-lain ialah 14.9%. Ini adalah raja bagi menunjukkan pesaing syarikat UMW Toyota Motor sebenarnya dalam pasaran automotif, iaitu persaingan utama. Next. Rancangan dan isu terkini pada tahun ini, next. Rancangan dan isu-isu terkini pada tahun ini, next. Okey, pada tahun ini syarikat mengalami kerugian berkaitan dengan kerugian daripada wabak pandemik COVID-19 ke atas UMW. Dia trend terkini atau isu-isu terkini, kebanyakan syarikat menjadi syarikat di Malaysia ni adalah disebabkan oleh wabak pandemik COVID-19, iaitu pendapatan syarikat berkurang sebanyak 36.6% kepada 3,948.9 juta, selain kerugian sebanyak 44.1 juta dari salah sebuah syarikat tertentu yang terlibat dalam perniagaan sewa beli. Okey, ketiga segmen seperti kawan saya sedia cerita tadi, kedua segmen perniagaan iaitu automotif, peralatan, kejuruteraan dan pembuatan yang mencatat pendapatan lebih rendah dalam 6 bulan pertama tahun 2020. Penjualan kenderaan juga alat ganti, penjualan kenderaan, alat ganti dan perkhidmatan terganggu, menyebabkan penurunan 40.9% dalam pendapatan segmen automotif separuh pertama tahun ini berbanding tahun yang sama pada tahun 2019. Itu adalah daripada penjualan kesan daripada pandemik COVID-19. Penjualan automotif juga melambung tinggi pada bulan Julai. Perluisan pengumuman kerajaan mengenakan jualan cukai kenderaan menjadikan UMW Holding sebagai automotif ini semakin meningkat naik. Itu untuk kesan-kesan dan trend pada tahun ini yang tak berapa kita nak dapatkan sebab kita telah dalam tempoh kuarantin dan pergerakan untuk perniagaan dalam Malaysia ini juga tertutup. Jadi itu saja untuk saya serahkan kepada rakan saya seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, untuk saya akan menerangkan berkenaan dengan analisa SWOT. Analisa SWOT ini ada 4 pembahagian. Yang pertama itu kekuatan, kedua adalah kelemahan, yang ketiga adalah peluang dan yang keempat adalah ancaman. Okey, next slide. Okey, kita beralih pada kekuatan. Yang pertama adalah kedudukan kewangan syarikat yang kukuh. Okey, yang kedua ialah UMW Toyota memegang bahagian pasaran terbesar di antara kereta asing di Malaysia dan kedua terbesar selepas Proton. Okey, yang ketiga, UMW Toyota adalah peneraju industri dalam pembuatan dan operasi yang cekap dari segi perbuatan TQM, iaitu Total Quality Management, dan JIT, iaitu Just in Time, dan terus maju dengan R&D dan teknologi terkini, terutama dalam pembuatan kereta hybrid dengan objektif untuk menghapuskan pembaziran. Okey, next. Okey, yang kedua iaitu kelemahan. Okey, yang pertama kita dapat lihat kelemahan ini ialah walaupun prestasi Toyota di pasaran Malaysia dan global, kapasiti pengeluaran terhad kerana pusat pengeluaran utama terletak di Jepun dan Amerika Syarikat. Tidak seperti banyak pengeluaran kenderaan utama lain yang mendapat kilang pembuatan di lokasi kos rendah. Okey, yang kedua, Toyota telah beralih dari segmen khusus dan membuat kereta mengikut keperluan khusus kumpulan pelanggan kecil. Ini telah memberikan kelemahan persaing dari segi perbezaan produk yang terhad. Next. Yang ketiga iaitu peluang. Yang pertama, harga bahan bakar global terus meningkat, memberikan peluang yang jelas mengenai potensi peningkatan permintaan untuk mobil efisien bahan bakar Toyota. Yang kedua, kesedaran dalam alam sekitar di kalangan rakyat Malaysia sendiri semakin meningkat, yang akan menyebabkan lebih ramai orang lebih suka kereta hybrid seperti Toyota Prius. Yang ketiga, pertumbuhan ekonomi Malaysia cenderung meningkatkan permintaan untuk kereta Toyota. Next. Yang terakhir iaitu ancaman. Yang pertama, persaingan harga pasaran oleh pengeluaran kereta tempatan. Yang kedua, pasaran automobil Malaysia
kerana kadar pertumbuhan penduduk yang perlahan dan kehadiran pesaing yang kuat seperti Honda, Volkswagen, Ford dan Hyundai. Yang ketiga, harga kereta Toyota di Malaysia lebih tinggi daripada negara lain kerana cukai yang tinggi ke atas kereta asing. Yang keempat adalah cabaran untuk menghadapi norma baharu akibat penularan wabak COVID-19. Seterusnya kepada Tuan Kamarul kita. Bismillahirrahmanirrahim. Saya teruskan dengan pembentangan berkaitan hala tuju syarikat untuk hadapan dengan wabak pandemik COVID-19 sekarang ya. Next. Okay, untuk memastikan syarikat perlu memastikan sokongan perolehan mencukupi dan telah memulakan langkah pengurangan kos serta pengoptimuman aktiviti dengan tujuan untuk mengurangkan kesan COVID-19. Perlukan sokongan perolehan syarikat akan didorong tiga segmen perniagaan teras iaitu otomotif, peralatan serta pembuatan dan kejuruteraan. Bagi segmen pembuatan dan kejuruteraan, UMW akan beroperasi 24 jam. Di kemudahannya bagi meningkatkan pengeluaran kelongsong kipas untuk Rolls-Royce di samping meningkatkan jualan ekspor penyerapan kejutan untuk KYB UMW Malaysia Sedang Berhad. Menerusi segmen peralatan pula, UMW bekerjasama rapat dengan prinsipalnya menerusi lanjutan tempoh pakej promosi untuk menyokong pelanggannya yang terjejas akibat pandemik ini. Syarikat giat meneliti inisiatif peningkatan perolehan, melonjakkan jualan di semua sektor, mengembangkan kedudukan di peringkat antarabangsa secara strategik selain memperkukuhkan kecekapan operasi dan kebergantungan. Dan seterusnya saya serah pada Muhammad Arif. Okey, Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menerangkan mengenai cadangan strategi yang sesuai untuk syarikat. Cadangan membina sistem jualan serta perkhidmatan secara e-dagang. Sambutan terhadap perkhidmatan e-dagang semakin meningkat di negara ini. Berbeza jualan dan perkhidmatan yang bergerakkan automotif, peralatan dan kejuruteraan juga adalah norma baharu dalam urusan jual beli. Keempat, sesuai patuh pada SOP PKP. 5. Terus bersaing di arena digital. 6. Peningkatan kebergantungan kepada pedagang yang menawarkan penggunaan akses transaksi kepada pelbagai sektor perniagaan. Yang 7. Dan juga adalah para pemain industri di seluruh rantau ini telah meningkatkan usaha digitalisasi mereka untuk terus relevan dalam bidang jasa. Setelah itu, cadangan penubuhan Institut Kemahiran Otomotif UMW. Jadi cadangan utama adalah sebagai satu langkah melebarkan sayap